So kamu akan dapat yang pertama adalah jumlah pendapatan. Okay, cikgu letak jumlah pendapatan JP. Okay. Kemudian dia membayar sebanyak 2,000 untuk perbelanjaan. Okay, 2,000 perbelanjaan bulanan dan juga dia bayar 500 untuk diberi kepada ibu bapa. Okey, sini kira aliran keluar lah. So, okay. So ini adalah aliran keluar. Okay. So untuk soalan A ni, okay, cash flow dia adalah aliran tunai adalah total 3,500 campur dengan 400 tolak dengan 2,000 tambah 500. Okay, so cuba kamu cari jawapan dia. Saya dapat 1,400. Okay, so 1,400 total dia. So total 1,400 tu adalah aliran tunai positif atau negatif? Positif. Okay. So sebab dia kata jelaskan jawapan anda. Jadinya aliran tunai dia adalah positif. Adakah itu efek yang positif, efek yang baik ataupun tidak bagus? Baik. Okay, yang baik kerana dia ada lebihan pendapatan sebanyak 1,400. Okay. Okay, soalan B. Jelaskan aliran tunai Puan Kim jika pendapatan pasif Puan Kim tidak wujud dan jumlah perbelanjaan juga meningkat sebanyak 50%. Cikgu rasa cikgu cuba buat yang B. Cikgu, tak nampak skrin. Sekejap Sekejap Okay, dia kata soalan yang kedua ni jelaskan aliran tunai Puan Kim jika pendapatan pasif Puan Kim tidak wujud dan jumlah perbelanjaan juga meningkat. Okay, kita tengok jumlah perbelanjaan dia yang meningkat sebanyak 50%. Okay, so sekarang ni jumlah pendapatan asal adalah jumlah pendapatan asal jumlah perbelanjaan asal.
Macam mana nak cari yang dia cakap meningkat sebanyak 50% tu? Okey, nanti cikgu explain. Okey, sekarang ni jumlah perbelanjaan asal dia adalah 2,000 campur 500 kan? Kalau kamu tengok dekat sini. Yang dia cakap kan, perbelanjaan tidak tetap 500 dan juga 2,000. Ya. Okey, sekarang ni ini total asal perbelanjaan dia adalah sebanyak 100%. So, bila dia kata meningkat sebanyak 50%, total dia adalah 150%. Dia bermaksud dia meningkat lagi 50% daripada perbelanjaan asal. Okey. Maksudnya 50 per 100 kalikan dengan 2,500. Jadi so kamu akan dapat berapa jawapannya? Berapa 50% daripada 2,500? So peningkatan dia adalah sebanyak RM1,250. Okay. Jadi perbelanjaan yang terbaru dia adalah 2,500 campurkan dengan 1,250. Jadi kamu akan dapat 3,750. 3,750. Okay. Okay, kemudian dia suruh cari cash flow kan, aliran tunai juga. Okay. So untuk tahu aliran tunai yang baru, adalah gaji dia yang aliran tunai jadi kamu akan dapat aliran tunai yang terbaru. Okay, dapat apa? Negatif. Negatif berapa? Negatif berapa tu? Tambah ke tolak cikgu? Tolak. Tolak. Aliran tunai ni, cash flow ni mesti ada penolakan ataupun penambahan lah. Maksudnya pendapatan dia tolak dengan perbelanjaan. Itu aliran tunai. Okay. So yang 3,750 ni adalah perbelanjaan yang terbaru. Sebab dia cakap dekat sini jumlah perbelanjaan meningkat kepada 50%. So jawapan dia adalah RM 250. 50. Kemudian soalan ni minta kita jelaskan. Apa yang kamu boleh simpulkan dekat sini? Okay.
So pertama kamu boleh cakap aliran tunai ini adalah aliran tunai negatif. Bila aliran tunai negatif bermaksud Puan Kim kekurangan sebanyak 250. Daripada gaji dia 3,500 tu dia kurang 200 setengah. Okay. Jadi aliran tunai negatif ini akan membebankan Puan Kim. Okay. Dan boleh tambah dan mungkin dia boleh faham Okay, cikgu proceed soalan lain Baik cikgu. Okay, soalan seterusnya adalah perancangan dan pengurusan keuangan. Okay, jadual di bawah ialah pelan kewangan Encik Syahrif. Okay, dia suruh lengkapkan pelan kewangan dengan menghitung nilai P, Q, R, S dan T. Okay. So dia cakap, kita tengok kat sini. Okay, gaji bersih dia adalah 8,500. Okay. Kemudian dia ada pendapatan pasif. Okay. 600. So, jumlah pendapatan bulanan dia apa? Adalah sebanyak 8,500 campurkan dengan 600. So, kamu dapat kat sini berapa? 8,500 campurkan dengan 600. 9,100. 9,000. Okay. Kemudian, okay, kalau kamu tengok kat sini, tolak simpanan tetap bulanan. Okay, dia ada simpanan tetap 850 dan dia ada simpanan untuk dana kecemasan sebanyak 200. Okay, berapa jumlah Q? So, ini jumlah pendapatan. Okay, daripada jumlah pendapatan, dia perlu tolak 800 setengah dan juga 200. Okay, so ini yang dia keluarkan. Jadi 9,100 tolakkan dengan 850 dan juga 200. So dapat berapa dekat sini?
kamu akan dapat 8,000 8,050. Okay. Kemudian, ini adalah simpanan dia. So ini baki pendapatan setelah dia dah tolak simpanan. Untuk simpanan tetap dan juga dana kecemasan. Kemudian ada perbelanjaan tetap yang dia kena keluarkan. Setiap bulan memang dia kena keluarkan sebanyak itu, wajib. So antara perbelanjaan tetap adalah seperti ansuran pinjaman rumah dan juga ansuran kereta. So kira jumlah perbelanjaan tetap untuk bulan tu. So 1,800 campur dengan 900 dan kamu akan dapat jawapan dekat R. 2,700. So kamu akan dapat 2,700. Kemudian dia ada juga perbelanjaan tidak tetap bulanan. So perbelanjaan tak tetap ni macam kita bayar duit petrol, insurans, kita bayar tol, barangan dapur, kita bagi kat parents kita. So ni antara perbelanjaan tidak tetap. So kamu campurkan yang tidak tetap, kamu akan dapat S. Apa dia cikgu? Tadi sangkut. Oh, okay. Dia ada perbelanjaan perbelanjaan tidak tetap juga. Perbelanjaan tidak tetap ni sebagai contoh utility rumah, belanja petrol, kita bayar tol, kita beli barang dapur. Tu semua duit yang tak tetap lah. Maksudnya sometimes kita bayar lebih, sometimes kita bayar kurang, kita belanja kurang barang dapur tu. So kamu campurkan semua perbelanjaan tidak tetap tu, kamu akan dapat S. Cuba campur. So S dia kamu akan dapat 2,130. Okay, dapat Just campur je bahagian ni. Bahagian ni adalah perbelanjaan tidak tetap. Bahagian ni adalah perbelanjaan tetap. So, kalau kamu nak tahu pendapatan lebihan ataupun surplus, kamu kira di kotak yang kedua ni. So kotak kedua ni ada baki pendapatan dia setelah dia dah bayar untuk simpanan semua keluarkan. So dia akan dapat baki dia 8,050. Dia akan tolak dengan perbelanjaan tetap bulanan dan juga tolak dengan perbelanjaan tidak tetap. So kamu akan dapat jawapan dekat T. Jadi 8,050 tolak 2,700 tolak 2,130. Jadi T kamu akan dapat 3,220. Cikgu akan pergi ke soalan seterusnya. Kalau semua dah faham soalan ni. Faham cikgu. Alright. Yang seterusnya dia cakap Cik Aida bekerja sebagai accountant. So gaji bersih dia adalah 3,500. Dia menetapkan 10% daripada gaji bersih setiap bulan sebagai simpanan tetap bulanan dan 120 sebagai simpanan untuk dana kecemasan. Jadual di bawah menunjukkan perbelanjaan tetap dan tidak tetap bulanan bagi Cik Aida. Yang ini kamu kena asingkan lah.
Kamu kena mahinlah yang mana perbelanjaan tetap ataupun yang mana perbelanjaan tidak tetap. Okay, so maklumat yang dibagi kat atas ni kita kena isilah dekat dalam pelan kewangan Cik Aida ni. Okay. So kalau dekat sini dia nak pendapatan bersih. Okay, pendapatan bersih dia adalah 3,500. So kat sini okay, berapa gaji bersih dia? Adalah 3,500. Okay. Kemudian jumlah pendapatan bulanan dia adalah 3,500. Sebab dia dah tak ada kan, dia hanya ada gaji bersih, dia tak ada penambahan gaji pasif ke apa. So gaji tetap dia adalah, gaji bersih dia adalah 3,500. Okay. Kemudian tolak simpanan tetap bulanan. Okay. So dia cakap kat sini tadi, simpanan tetap bulanan adalah 10% daripada gaji bersih. So 10% daripada 3,500 tu berapa? 350. Okay. So simpanan dia dekat sini adalah 350. Kemudian dia cakap tolak untuk dana kecemasan. Dana kecemasan dia ada 120, dia mention kat atas tadi. Kamu isi kat kotak ni 120 untuk dana kecemasan. So sekarang ni baki pendapatan setelah dia dah tolak semua adalah isikan dekat sini. Okay, kotak yang kedua. Okay, 3,500 tolakkan dengan 350 dan 120. So jumlah dia adalah 30. Sekarang ni kita kena tengok dekat dalam maklumat yang dalam kotak ni. Okay. Maklumat dalam kotak ni ada perbelanjaan tetap dan juga perbelanjaan tidak tetap. Okay. Ansuran kereta. Ansuran kereta ni perbelanjaan tetap ataupun tidak? Tetap. Tetap. Betul? So adalah Tetap. tak. So tidak tetap. Sebab apa tak tetap? Dia boleh lalu jalan yang tak ada tol. Okay, logiknya. Okay. Petrol. Tetap ataupun tidak? Perbelanjaan. Yang cikgu pangkah biru ni tidak tetap. So petrol juga pun bukan perbelanjaan tetap. Sama juga dengan barangan dapur. Utility rumah. Sewa rumah. Sewa rumah adalah tetap. Okay. Dia kena bayar setiap bulan 600. So sewa rumah adalah tetap. Utility rumah. Utility rumah tidak tetap. Barangan penjagaan diri pun tidak tetap. Okay. Dan juga wang pemberian kepada ibu bapa pun tak tetap. Okay. So dekat sini kamu dah boleh isilah dekat kotak ni. Okay. So dekat sini kamu ada ansuran kereta. Dan kamu ada sewa rumah. Harga dia
sewa rumah 600. Jadi jumlah perbelanjaan tetap bulanan dekat sini. Okey. 500 campurkan dengan 600. So total dia adalah 1100. Okay. Kemudian isikan maklumat untuk perbelanjaan tidak tetap. Okey, kita ada bayaran tol. Dan kita ada RM240. Okay, so kamu campurkan jumlah perbelanjaan tidak tetap ni, masukkan dekat kotak sebelah sini. Okay, kotak kedua. So kamu dapat berapa jumlah dia? So kamu akan dapat dekat sini adalah sebanyak 1720. Kemudian kamu nak tahu lebihan dia. Okay, lebihan dia adalah 3030 tolakkan dengan 1100 dan juga 1720. Jadi kamu akan dapat jawapan dekat sini. So jawapan dia adalah 210. Okay, boleh faham ya? Boleh cikgu. Okey, cuba buat soalan 3. Soalan 3 pun sama juga. Okey, so sekarang ni untuk soalan 3 ni ada 2 gaji bersih lah. Ada Encik Chong dan juga isteri. So 8,400 campurkan dengan 3,500. Okey, dekat sini ada pendapatan Encik Chong, okay, suami dan isteri lah. Suami dan juga isteri. Okay. So gaji dia adalah sebanyak
So jumlah pendapatan bulanan adalah sebanyak 8,400 campurkan dengan 3,500. So akan dapat 1,900. Kemudian dia ada simpanan tetap tak? Dia cakap kat sini 10% daripada pendapatan bersih mereka diperuntukkan sebagai simpanan tetap bulanan. So ambil 10 per 100 kali dengan 1,100, 11,900. 1,190. Okay. Kemudian cuba cari isikan untuk simpanan dana. Dana dia adalah 90 dan dana dia cakap kat kita tadi adalah 500 kan untuk kecemasan. Okey, so sekarang ni baki pendapatan dia adalah di kotak kedua. Okey, jumlah keseluruhan lah. So 11,900 tolak dengan 1,190 tolak dengan 500. So dia akan dapat 10,210. Okay. Kemudian tolak perbelanjaan tetap. Okey, ini kamu kena tahulah. Okay, yang mana perbelanjaan tetap, yang mana perbelanjaan tidak tetap. So ansuran pinjaman rumah. Ansuran pinjaman rumah adalah pendapatan perbelanjaan tetap. Okay, tiap bulan dia kena bayar sebanyak 2,500. Sama juga dengan ansuran kereta. Okay, pun tetap juga. Keperluan anak-anak adalah tidak tetap. Utiliti rumah tidak tetap. Belanja petrol tidak tetap. Barangan dapur tidak tetap. Tol tidak tetap dan allowance untuk ibu bapa tidak tetap. Okay, nursery pun tak tetap. Okay, so perbelanjaan tetap bulanan dia hanya ansuran pinjaman rumah dan juga kereta. Okay. So jumlah perbelanjaan tetap dekat kotak yang kedua. Okay, kamu campurkan 1,500 campur 1,800. Kamu akan dapat 4,300. Okay. Kemudian yang selebihnya ni kamu isikan ansuran pinjaman keperluan anak-anak semua ni dekat dalam perbelanjaan tidak tetap. Okay. So cikgu bagi terus jawapan kat sini. Okay. Jumlah perbelanjaan tidak tetap dia adalah sebanyak 3,720. Dan surplus. Okay, kat bawah ni kita potong tadi. Okay, so surplus dia adalah baki pendapatan ni, baki pendapatan tolakkan dengan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. So kamu akan dapat pendapatan lebihan
Okey, cikgu boleh proceed. Boleh cikgu. Okay, yang seterusnya dia suruh kita, dia bagi jadual kewangan keluarga Encik Zaim. Pendapatan bersih suami dan isteri, juga ada pendapatan pasif. Jumlah dia adalah sebanyak 7,800. Okay. Kemudian ada simpanan sebanyak 10% dan juga untuk kecemasan. Jadi baki pendapatan setelah ditolak dengan simpanan dan juga untuk kecemasan adalah 6,820. Kemudian dia ada perbelanjaan tetap. Perbelanjaan tetap, pinjaman rumah, insurans kereta, premium insurans banyak 2,000. Kemudian ada perbelanjaan tidak tetap sebanyak 3,100. Jadi setelah ditolak, dia punya lebihan adalah sebanyak 970. Kemudian dia kata semasa melaksanakan pelan kewangan tersebut, Encik Zaim dapat mengurangkan perbelanjaan yang berikut, iaitu jumlah pengurangan petrol sebanyak 80 dan barangan dapur sebanyak 300. Okay. So, jumlah pengurangan belanja tu dekat sini adalah sebanyak 380. Okay. Sebab ini adalah perbelanjaan tidak tetap. So, bila dia buat pengurusan kewangan ni, kita tengok kat sini perbelanjaan ni berkurang. Okay. Dia mampu mengurangkan perbelanjaan sebanyak 380. Okay. So, sekarang ni soalan yang pertama, hitung pendapatan lebihan yang baru. Okay. So, kita dah tahu jumlah pengurangan dia sebanyak 380 dan kita tahu pendapatan lebihan bila dia buat pelan kewangan sepatutnya adalah 970. Tapi pada ketika itu dia ada lebihan 380. Okay, so pendapatan lebihan yang baru adalah RM1,350. Okay. Okay, sekarang ni soalan yang kedua, matlamat kewangan Encik Zaim adalah ingin membeli sebuah motosikal yang berharga 6,000 dalam masa 8 bulan secara tunai. Adakah matlamat kewangan Encik Zaim boleh dicapai? Beri alasan anda. Okey. So
tadi yang cikgu tunjuk dekat kamu, kita tengok balik. Okey, dekat sini dia cakap kita tengok kat sini dia ada simpanan tetap sebanyak 780 setiap bulan. Okey. So sekarang dia matlamat dia adalah untuk membeli motosikal yang berharga 6,000 dalam masa 8 bulan secara tunai. Okey. So 780 ni untuk sebulan. Okay, so dia nak matlamat dia adalah untuk membeli sebuah motor dalam masa 8 bulan secara tunai. So 780 kalikan dengan 8 bulan. Okay. So kamu akan dapat RM 6,240. Okay. Dan soalan tu cakap dan kamu tengok sebelum ni, okay, dekat soalan ni dia cakap motosikal tu berharga 6,000. Jadi jumlah simpanan sebanyak 8 bulan dia adalah 6,240. So apa yang kita boleh simpulkan dekat sini adalah Encik Zaim boleh mencapai matlamat kewangan untuk membeli sebuah motosikal yang berharga 6,000 kerana jumlah simpanan dalam tempoh 8 bulan adalah sebanyak 6,240. Bermaksud lebih. Okay? So dia mampu untuk membeli sebab nilai simpanan bulanan dia lebih besar daripada harga motosikal yang dia nak beli. Okay? Alright. So cikgu proses soalan lain. Okey, soalan 2. Okey, Cik Susan bekerja sebagai eksekutif kewangan di sebuah bank dengan gaji bersih bulanan sebanyak 4,800. Okay, dia merancang bercuti di Filipina dalam masa 6 bulan dan perlu mengumpul 3,500 untuk membiayai kos percutian itu. Kemudian dia menyimpan 10% daripada gaji bulanan dia dan 200 untuk dana kecemasan. So, gaji bersih dia adalah sebanyak 4,800. Okay, gaji so jumlah pendapatan bulanan dia adalah sebanyak 4,800 juga.
Kemudian dia ada simpanan tetap sebanyak 10% daripada 4,800. So simpanan dia adalah sebanyak 480. Jadi 10% kali dengan 4,800. Dia tolak simpanan dana kecemasan. Dana kecemasan dia cakap dekat sini adalah 200. So kita tolakkan dengan 200. Okay. So baki pendapatan dia sekarang adalah 4,800 tolak dengan 480 tolakkan dengan 200. So jawapan dia adalah 4,120. Okay. Kemudian tolak perbelanjaan tetap bulanan. So kamu tengok dekat kotak ni. Kita tentukan. Okay, so perbelanjaan tetap bulanan dia dekat sini adalah ansuran pinjaman rumah. Okay, ansuran pinjaman rumah. So ansuran pinjaman rumah adalah 1,300. So perbelanjaan tetap dia adalah 1,300. Okay. So perbelanjaan tidak tetap bulanan pula, hiburan, barangan penjagaan, utiliti rumah, tambang pengangkutan awam, barangan dapur, pemberian kepada ibu bapa. Okay, so total kat sini. Okay, total kat sini kamu kena isilah. Okay, isikan dekat ruangan ni. So jumlah perbelanjaan tidak tetap dia adalah sebanyak 1,620. Okay, so lebihan dia adalah macam tadi juga 4,120 tolakkan dengan 1,300 dan juga tolak dengan 1,620. So baki dia dekat sini lebihan dia adalah sebanyak 1,200. Untuk soalan A. Kemudian okay, dia cakap dekat situ dia nak pergi bercuti kan ke Filipina dalam masa 6 bulan. Dan dia perlu kumpul 3,500 untuk membiayai kos percutian. Okey, bolehkah dia mencapai matlamat kewangan itu? Okay, so kita tengok. Kita tengok sekarang. Dia punya simpanan tetap bulanan adalah 480. So dia perlu kumpul dalam masa 6 bulan. Okay. Jumlah simpanan dalam masa 6 bulan. Okay. Dalam masa 6 bulan adalah dengan 6 bulan. So kamu akan dapat kosong. Okay. So sekarang kamu tengok. Okay, dia perlu mengumpul sebanyak 3,500. Tapi untuk 450 ni dia hanya mampu mengumpul sebanyak 2,880. Jadi kita boleh simpulkan dekat sini. Susan tidak boleh mencapai untuk bercuti ke Filipina.
yang memerlukan belanja RM 2880. Kita boleh faham ya? Nanti kamu isi tahu maklumat dekat sini. Perbelanjaan tidak tetap. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, dia kata Encik Fauzan bekerja sebagai jurutera dengan pendapatan bulanan adalah 8,000. So, sini adalah jadual yang menunjukkan pelan kewangan. Okay, kalau kamu tengok kat sini, dia hanya ada pendapatan bersih sebanyak 8,000. Kemudian dia tak ada simpanan tetap bulanan, dia tak ada. Dia hanya ada simpanan untuk dana kecemasan sebanyak 300. Jadi jumlah pendapatan setelah tolak dana adalah 7,700. Kemudian dia tolak juga perbelanjaan tetap bulanan. Perbelanjaan tetap bulanan ni maknanya dia kena bayar ansuran rumah, kereta dan insurans setiap bulan. So tolak dengan yang perbelanjaan tetap ni, dia hanya ada 5,100. Kemudian dia kena tolak pula dengan perbelanjaan tidak tetap. So tidak ada baki, tidak ada lebihan baki kat sini. Kemudian kita pergi ke soalan seterusnya. Dia kata Encik Fauzan ingin membeli sebuah kursi urut berjenama yang bernilai 1,800 dalam masa 3 bulan. Bolehkah Encik Fauzan mencapai matlamat keuangannya? Kalau kamu tengok dekat tadi, dia punya peta kan? Dia punya plan. Dia tidak ada simpanan tetap bulanan. Kalau kamu tengok kat sini, dia tidak ada simpanan tetap bulanan. Simpanan tetap bulanan ni kosong. Jadi yang kita boleh simpulkan untuk soalan A tu, Encik Fauzan tidak boleh mencapai matlamat keuangan pun kerana dia tidak menetapkan simpanan tetap sebanyak 10% daripada pendapatan bulanan. Boleh dapat tak ayat tu? Boleh cikgu.
Soalan seterusnya, ditanya berapa yang perlu disimpan oleh Encik Fauzan bagi mencapai matlamatnya. Okay, sebab soalan yang pertama tadi dia nak sebuah kursi urut berjenama 1800. Okay, sekejap. Okay. So, kita tahu kursi urut ni 1800 dalam masa 3 bulan. Jadi, dia perlu menyimpan sebanyak simpanan bulanan dia adalah sebanyak RM bahagikan dengan 3 bulan.